Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa la tu'asir alaina. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma fakihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ilhamal malaikatil muqarrabin wal afiyata lil muttaqin wal 'udwana 'alal zalimin. Allahumma ja'alna min ibadika salihin. Allahumma ja'alna minal mukhlisina lahuddin. Allahumma ja'alna minal muqarrabin. Allahumma ja'alna minal musallin. Allahumma ja'alna min ahli jannatil firdaus bighairi hisab, bighairi azab. Wa la taj'alna min ahli nar ya Allah. Allahumma ja'alna minas sabirin. Allahumma ja'alna minas siddiqin. Allahumma ja'alna minat tawabin, minal mustaghfirin wa minal mutatahhirin ya Allah. Allahumma hafazna bima hafazta ibadaka salihin ya Allah. Peliharalah kami sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Ya Allah, golongkanlah kami di kalangan wanita yang salehah ya Allah, muslimah yang salehah ya Allah, perhiasan dunia terindah dan bidadari di jannah ya Allah. Jadikanlah kami seorang wanita yang sabar, selaku seorang ibu, sebagai seorang isteri, sebagai seorang anak, sebagai seorang adik-beradik dalam keluarga, sebagai seorang pekerja ya Allah. Sesungguhnya kami begitu lemah, kami begitu mengikut hawa nafsu kami ya Allah. Hawa nafsu yang menyuruh kami marah, yang menyuruh kami sedih berlebihan ya Allah. Hawa nafsu kami yang inginkan pujian para manusia dan sebagainya ya Allah. Maka ya Allah, kami perlu bantuan-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantulah kami dalam mengingati-Mu ya Allah, dalam susah atau senang ya Allah, dalam lapang atau sempit, dalam kami gembira ataupun susah ya Allah, dalam keadaan kami duka cita ataupun dalam keadaan kami bahagia ya Allah. Kami sentiasa mengingati-Mu bahawasanya segalanya datang daripada-Mu ya Allah. Bantulah kami dalam menjadi hamba-Mu yang sentiasa bersyukur ya Allah, sehingga setiap ujian-Mu menjadi kecil ya Allah, kerana kami membesarkan nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah. Ya Allah, bantulah kami dalam memperindah, memperelokkan amal ibadah kami, memperindah dan memperelokkan akhlak kami ya Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atika. Ya Allah, yang maha membolak-balikkan hati-hati hamba-Mu, hati-hati manusia ya Allah. Tetap teguhkanlah hati kami di jalan-Mu, dalam ketaatan kepada-Mu ya Allah, dalam kami menjalankan apa jua tugas yang Kau amanahkan kepada kami, dengan tubuh badan kami yang lemah ini, dengan jiwa yang rapuh ini ya Allah, dengan hati yang selalu berbolak-balik ini ya Allah, dengan penuh kecintaan dalam hati ini berlebihan terhadap dunia ya Allah. Bantulah kami ya Allah dalam keadaan kami yang serba lemah ini ya Allah, agar kami tetap istiqamah, berjuang memperbaiki diri ya Allah, istiqamah, dan kami mati dalam kami jihad mujahadah ini ya Allah. Mujahadah melawan hawa nafsu untuk menjadi isteri yang salihah, yang sabar, yang redha, ibu yang misali ya Allah. Begitu juga menjadi anak yang baik buat ibu ayah kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbil alamin. Subhanallah, 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 alhamdulillah, Allahu akbar. Terlebih dahulu saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur. Pihak penganjur kita ini adalah anjuran bersama Universiti Teknologi Mara, betul kan? UiTM, Universiti Teknologi Mara, kerjasama dengan bahagian hal ehwal Islam JAKIM. Depan saya ni pegawai JAKIM ni, Ustazah
Yelah, ini sahabat saya ni, sama belajar di Kuza. Lepas tu mesti sama ke kita? Tu dia. Ustazah di UKM, kemudian sama batch masuk JAKIM. Dan saya dah bersara, dah cukup dah umur 60. Saya pun bersara lah masa tu. Tapi sahabat saya umur dia tak sampai lagi. Jadi saya bersara, bukan bersara sebenarnya, saya berhenti pada tahun 2017. Ustazah Farizan masih lagi sekarang ni di KSK. Masya Allah. Jadi kita sebaya ke? Sebaya lah. Semuda ya, bukan sama tua tak, bukan setua semuda. Okey. Jadi di sebelah Ustazah mewakili UiTM. Masya Allah. Pensyarah di sini ya. Lebih kurang lah ya. Tak syarah sini, syarah kat rumah kan. InsyaAllah. Bahagian hal agama Islam Ustazah. Di hadapan saya ni mungkin ada kalangan pensyarah, doktorah dan sebagainya. Ada di bahagian admin kan, pengurusan, pentadbiran, semualah. Masya Allah. Okey tak ni? Macam nak marah je ni. Ya Allah. Kena senyum manis kan. Masya Allah. Elok ni duduk jauh asing macam ni. Kalau duduk sebelah kadang tu dia sempat gosip lah kan. Macam dalam peksa lah, jarak-jarak gitu kan. Kadang nampak tu rupanya duduk pas-pas. Murah-murah. Rupanya duduk buka Shopee. Mana kita nampak kan. Jadi eloklah tu jauh-jauh macam tu. Tak sempat lah nak cuit-cuit, nak gosip-gosip. Masya Allah. Terima kasih kepada semua yang hadir di sini. Lebih kurang dalam 20,000 orang. Termasuk yang tak datang lah. Betul tak? Kau campur semua kan. Wallahualam. Dan bersama dengan kita ada lebih kurang dalam 1,500 lah di media sosial ya. Melalui page Ustazah Asma dan juga melalui Instagram. Jadi sahabat-sahabat di page dan juga Instagram, bolehlah share. Macam itulah ceritanya kan. Percuma saja butang tu. Memang tak payah bayar, senang je. Tapi dalam masa sama mudah-mudahan kita dapat pahala yang tanpa kita sedar. Bila kita berkongsi kebaikan, mungkin adalah 2-3 orang mari tengok hasil daripada kita share. Lalu kita dapat pahala menganjurkan kebaikan. Itu kan hadis Nabi SAW. Barang siapa yang menganjurkan sesuatu kebaikan, dia akan diberi pahala sebagaimana tanpa mengurangi sedikit pun. Bukannya orang tu kita ambil pahala dia, tak. Dia dapat pahala dia hadir mendengar majlis ilmu. Tetapi dia masa sama orang yang menganjurkan kebaikan tu, dia dapat pahala berganda lah. Dan mungkin 10 orang kot yang datang tengok. Sebab kadang-kadang bukan semua orang dapat notification Ustazah Asma Harun was live. Tapi dia dapat notification daripada hasil share daripada kawan-kawan dia. Jadi puan-puan di sini ni, wanita-wanita solehah sekalian, bidadari di jannah, bakal bidadari sekalian. Amin. Follow tak saya ni? Ya, muka macam bukan follower lah. Stalker tu kan. Tahu semua tu. Kalau nak sah tu nanti pintu ada satu je. Sebelum keluar kita check nanti. Betul tak follower? Kalau belum, tidak terlambat selagi mana masih ada nyawa untuk jadi follower saya. Jadi boleh cari Ustazah Asma Harun. Dia ada warna purple muka saya dengan suami tu. Takut salah follow orang lain. Cakap follow-follow. Sebab banyak juga page dibina atas nama saya. Tapi saya tak salah lah. Bukan tak salah, maksudnya it's okay. Page Ustazah Asma Harun fan club tu pun saya tak tahu siapa. Jadi yang saya satu itulah Ustazah Asma Harun. Yang menganga tu mungkin ingat kamu dah follow Ustazah, rupanya tak. Tak apa, sebab di sana saya sekadar menganjurkan, sebab saya insya-Allah saya kerap juga menulis kan, ada kuliah online yang secara berkala. Jadi insya-Allah kita lebih banyak boleh sebarkan manfaat. Tuan kat belakang tu senyum je di sebalik cermin tu. Tuan dengar suara saya kan? Tuan Haji baju kuning, pasal ada kawan-kawan kat belakang tu. Masya-Allah. Ini jejaka rare lah ni kan. Sebab ramai perempuan, mereka saja yang boleh berada di belakang sana. Sebab mereka jaga PA system. Betul kan tuan? Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi di jalan dakwah ni ada bahagian masing-masing. Kalau PA system ni tak elok, kalau Tuan Haji tu nak marah kek saya kan, dia pun tutup tu. Langsung tak boleh ceramah.
Masya Allah, dia boleh sabotaj dari jauh tu kan. Tapi walaupun itu hanya sekadar menjalankan tugas, tetapi sebenarnya menjadi sebahagian daripada kerja dakwah. Kalau kita nampak, saya tak ada apa Ustazah, ni tiba-tiba cakap Nogori kan. Saya orang Terengganu, Malaysia. Nampak macam Australia sikit muka kan. Petang-petang ni tak boleh sterik sangat lah puan-puan. Nanti dia jadi, tak tanya pun dia faham. Faham. Lepas tu mula nampak Ustazah seorang, lepas tu nampak, kenapa dua orang Ustazah? Kan, lepas tu langsung dah tak nampak Ustazah tu, dengan dia hilang. Jadi baru lepas makan kenyang, duduk atas sofa menyandar macam tu. Oi, sojok pula tu. Oi, apa lagi kalau baca doa tidur ni sedap kan. Nanti kalau ada seorang je tidur, siap lah. Kita baca doa tidur je sama-sama. Jadi subhanallah, kadang-kadang Tuan Haji orang tanya, kerja apa? Saya technician je, jaga PA system. Tapi kalau dia faham, saya technician, saya mempermudahkan kerja dakwah. Fisabilillah, takbir. Allahu Akbar. Maksudnya kita akan membesarkan kerja kita bila melihat dengan pandangan akhirat. Dengan kacamata akhirat, semua hal-hal dunia ini menjadi besar. Kalau orang tanya, puan kerja apa? Tak ada apa Ustazah, suri rumah yo. Ramai mana wanita boleh masuk ke syurga melalui jalan suri rumah. Walaupun mungkin dia ada jawatan yang besar di pejabat, mungkin dia ada jawatan yang besar dalam masyarakat, tapi belum tentu boleh menyampaikan dia ke syurga Allah. Tapi selama dia menjalankan tugas seorang suri rumah di rumah, dalam keadaan dia selalu berlawan dengan perasaan dia sendiri. Yalah, dia sunyi, tunggu suami balik. Bang, awak dah balik? Yalah, baliklah ni, kau tak nampak muka ni Kadang-kadang tu menahan rasa dia nak bermanja dengan suami dia. Suami dia pula bad mood bawa balik sampai ke rumah. Pujuk hati sendiri. Lepas tu berkawan dengan makhluk yang tak hidup kan. Suri rumah lah. Ke hidup? Mesin basuh hidup ke? Yalah, kalau time dia basuh tu hidup lah dia kan. Tak boleh bercakap. Kan makhluk-makhluk yang seperti pinggang mangkuk, penyapu kan. Kalau penyapu tu menyapu sendiri lain lah kan. Jadi Masya Allah, kadang-kadang suri rumah ini dia mempunyai satu kebijaksanaan ataupun dia ada satu kemahiran untuk memujuk diri sendiri. Dan bukan suri rumah saja, ni semualah ni puan-puan, cik-cik adik. Tadi saya berkenalan dengan seorang wanita yang hebat. Tapi ada dalam ni kan, dia kena kontrol-kontrol lah. Masya Allah. Jadi dia buat macam bela, bukan macam pasal dia lah kan. Walaupun saya bercakap dengan dia sekejap, saya tahu dia wanita yang hebat. Daripada keceriaannya, daripada semangatnya, dengan umurnya. Saya kata, puan umur berapa? Dia pun cakap lah umur dia kan. Tak adalah muda sangat, 53 tak silap, betul ke? Mana? Jangan jawab. Saya rasa 53 ke berapa, 50 lebih lah, macam mak-mak lah kan. Tapi semangat, ceria, senyum, subhanallah, Allahu Akbar. Saya kata kalau ikut umur ni, betul, dia senyap-senyap, jangan tengok. Kalau ikut kat umur tu, saya kata, penat dah kan kak buat-buat kerja ni, yang ada adalah semangat. Dan wanita kerana semangat dia, walaupun dia sakit, dia masak semangat kan. Kalau ikut sakit tu kan, kalau kena sakit yang sama pada orang lelaki tu, dia punya sakit macam beranak tu. Padahal tak ada apa sangat kan. Tapi semangat wanita ni tetap tak boleh tengok rumah sepah kemas juga. Lepas tu suami kata, kan awak cakap pening. Yelah pening, lagi pening tengok rumah bersepah. Semangat tu. Kalau ikutkan sakit badan bangun pagi, kadang tak larat nak datang kerja. Orang perempuan kadang-kadang bila penat dah usul tidur, bangun tidur tu tak hilang lagi penat. Kadang lagi sakit urat nak bangun. Tapi kerana semangat mencari rezeki, semangat itu, semangat ini, kekuatan emosi wanita tu sangat hebat. Walaupun dia sebenarnya satu makhluk Allah yang lemah lembut, yang lemah dari sudut fizikal berbanding lelaki lah. Tapi kerana semangat tu kadang-kadang fizikalnya lebih kuat berbanding lelaki. Jadi janganlah terasa hati lelaki 3 orang rare kat belakang tu kan. Sebab ini cerita Hawa Perempuan ni program perempuan, jadi kita sedang memuji diri sendirilah. Kami sedang perasan macam tu. Okey, terbaik dia kata boleh. Okey, subhanallah. Yelah takkan berani ni cakap macam ni pula kan.
Jadi alhamdulillah, subhanallah, muslimin muslimat sekalian, antara kemahiran setiap wanita perlu adalah kemahiran memujuk diri sendiri. Apabila dalam keadaan tertentu kita rasa sedih ke, duka cita ke, sentap ke. Siapa yang muka mudah sentap ni? Mudah sentap tak semua ni? Oh tak. Itu baik. Siapa yang mudah sentap? Angkat kaki. Tu pun dah sentap. Apa suruh angkat kaki? Ada gurau pun tak boleh. Setengah tu kan. Orang yang mudah sentap, ciri-cirinya ialah dia pakai tudung. Semualah tu. Masya Allah. Sebenarnya hampir semua perempuan mudah sentap. Walaupun kata hati kental pun, dia post sesuatu, tiba-tiba ada komen negatif. Walaupun ada 20 komen positif, yang negatif tu lah dia siap stok. Siapa dia ni? Dia ni kenapa entah, kenapa cari pasal. Suami tanya, kenapa awak macam ni? Macam nak marah. Ego kamu ni tak pasal-pasal. Ya Allah, yang positif tu dah tak nampak dah tu. Yang negatif satu tu lah. Lepas tu yang dia post tu kan, pada orang tu tersalah tekan emoji marah. Ni siapa tak pasal-pasal buat emoji marah? Siap PM lagi. Minta maaf ya, kenapa ya buat emoji marah? Saya ada buat dosa apa-apa kepada awak? Kita ada hubungan ke? Pernah jumpa ke? Awak ni siapa sebenarnya? Kenapa awak tiba-tiba emoji marah? Awak kenapa bersangka buruk? Kadang-kadang tak tertulis dalam hati tu kan. Saya selalu live dapat emoji marah. Ni ada 2,000 lebih. Ni 300. Okey. Kadang-kadang saya dapat emoji marah. Ini love seronok lah. Love keluar. Love kan. Tiba-tiba nampak marah. Yang tu yang nampak. Lepas tu rasa nak cari siapa yang marah tu. Senang hati nak marah orang tiba-tiba kan. Tapi Masya Allah, saya sangka macam ni je. Anak dia ni salah tekan marah ni. Walaupun banyak kali juga nampak tu kan. Sebab di mana-mana pun ada haters. Ya, saya pun ada orang yang benci, orang tak suka, orang yang kecam, orang yang keji. Sampai saya pernah jadi rasa diagnose apa tu kita panggil anxiety. Peringkat awal saya terlibat media sosial sebab banyak kecaman, banyak kejian, banyak sekian-sekian. Sampai pikat saya takut nak tengok. Saya pun dah tak baca komen, tapi PM kadang marah, maki hamu, macam-macam lah. Peringkat awal kita tak biasa, kita jadi ketakutan. Tak boleh nak ni, macam-macam lah. Lepas tu sampailah satu ketika kita belajar menguruskan emosi, teruskan juga kerja dakwah. Kalau nak stop tu dah lama dah lah stop. Masa teruk kena, sampai sekarang pun kena. Sampai bila-bila mesti ada grup haters yang bekerja keras. Bekerja keras, ada grup dia. Dia akan cari salah walaupun sedikit untuk dibesarkan. Jadi kita ada musuh di kalangan Muslim dan juga non-Muslim. Kalau non-Muslim bukan kita kata musyrik semata-mata. Ada yang liberal tak suka kita. Ada yang sisters, maksudnya mungkin sistem Islam ataupun feminism. Mungkin dari kalangan atheism ke apa-apa. Yang tidak mahu melihat perkembangan Islam walaupun mereka mengaku mereka Islam. Tapi golongan munafik itu sangat ramai kan. Jadi subhanallah, alhamdulillah. Belajarlah menguruskan emosi sendiri. Jangan letakkan emosi kita akan stabil bila suami kita okey. Kenapa puan jadi macam ni? Muka ni susah hati ni. Orang tua kat rumah tu buat perangai. Siapa jaga mak? Tak, roommate. Punya suami dia kan. Dia tak sedar dia pun tua. Masya Allah. Jadi kadang-kadang dia letakkan emosi dia bergantung kepada manusia lain, bukan pada dirinya. Betul kan puan-puan muslimat sekalian? Ini yang paling susah sebenarnya. Ustazah, saya tak macam ni. Kalau suami saya okey, saya mesti okey. Saya macam ni sebab suami saya. Kalau saya sebenar, saya ceria orangnya. Kau main lagi. Dah kalau betul kita ceria, kita seorang yang periang, kita memang orang positif, kita takkan membiarkan diri kita ini larut dalam suasana. Walaupun mungkin ada perkara yang sangat menyedihkan di dalam rumah, adalah bergaduh sikit dengan suami ke kan, pasal bertukar bui gigi ke, tak tahulah apa kan. Jadi kita tarik nafas. Ada orang buat kaedah, dia pun terus baca zikir ataupun doa, Bismillahirrahmanirrahim, wa ufawwidu amri ilallah, ya Allah, aku menyerahkan urusanku bulat-bulat, masalahku, duka citaku ni kepada Allah. Innallaha basirun bil ibad, sesungguhnya Engkau Maha mengetahui keadaan hamba-Mu ya Allah. Kemudian kita pun lepas, ya Allah, kita pun tenang. Lepas tu kembali pada diri kita yang sebenar.
Ini lagi suami tak pujuk, kejap pukul 10 tengok. Ya Allah, tak ada mesej dia ni, buat tak tahu. Pukul 1 tengok lagi. Ya Allah, aku takkan mesej lagi. Dia tak mesej. Memang jelas kot dia salah. Memang tak lagi peluang. Padahal dia yang terseksa. Suami tu elok pergi mengeteng kawan. Yang tu elok, dia tak ada masalah kesan apa-apa. Yang duk mengana, yang perasaan seorang diri ni, yang rasa macam suami fikirkan dia, padahal suami dah lupa dah pun. Dia dah jumpa kawan. Sampailah petang, ya Allah, satu mesej pun tak ada. Dia lupa ke dia ada bini ni? Sampai jumpa kat rumah tu kan, suami tegur, yang dah balik. Dah kenapa awak macam tu? Cerita semalam lah. Oh, cerita semalam kenapa tak habis lagi? Rupanya dia bawa tu kan, beban tu bengkak tu. Lepas tu suami kata, alah, sorry lah, minta maaf. Lepas tu dia pun terduduk. Kenapa awak tak minta maaf pagi tadi? Macam pengalaman kan? Kenapa awak tak minta maaf pagi tadi? Kalau minta maaf pagi tadi, settle. Saya tak adalah, tengah hari saya stres tau. Petang saya stres. Kalau dah minta maaf pagi tadi, kawan saya ajak pergi shopping tadi. Tengah hari. Saya macam sedih, saya stres. Banyak mana orang yang tak bijak memujuk hati sendiri. Dia terlepas momen yang sangat indah. Dia terlepas peluang yang sangat merugikan diri dia. Kan tengah stres, tengah sedih kan. Jadi kawan ajak makan pun tak apalah, kau makanlah. Dah kau kenapa? Tak apa, ujian Allah. Tak apa, kau pergi makan. Tak apa, aku nak pergi surau kejap. Makan masa tu lah solat duha yang dalam betul solat. Zikir, astagfirullah. Rasa wanita paling malang lah dalam dunia. Padahalnya ujian kita sebenarnya tak seberapa sangat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Tak seberapa. Yang lebih adalah kerana lemahnya hati kita menerima ujian Allah. Kerana terlalu banyak karat dosa kita menyebabkan kita jadi kufur dengan nikmat Allah yang begitu banyak. Bila datang ujian sikit, kita dah lupa nikmat-nikmat Allah. Kawan-kawan, kita ada suami untuk dirajuk. Ada orang tak ada suami. Ada orang diuji dengan anak, tapi syukur puan ada anak untuk ada masin, manis, pahit dengan anak. Sebab ada orang tak ada anak pun untuk dia rasa semua perasaan tu. Saya cerita seorang wanita tadi yang ceria, semangat tu kan. Saya tanya soalan apa? Tapi jawapannya adalah, Ustazah, saya tak nikah lagi. Saya tak ada suami lagi. Saya kata, ya Allah, puan sangat positif, ceria. InsyaAllah puan akan dapat suami di syurga. Dan insyaAllah nanti puan ada anak ramai di syurga. Ya Ustazah, saya yakin tu. Saya yakin, saya percaya tu. Sebab itu mungkin dia pun jawab, mungkin Allah nak pelihara saya daripada sesuatu yang buruk. Sebab ketetapan Allah itu yang terbaik. Masya Allah. Saya jumpa ramai wanita yang hebat ini. Bukan kehebatan dia ada anak ramai. Bukan hebat dia dengan pangkat kedudukan. Tapi hakikat sebenar wanita yang hebat itu, apabila dia mampu menguruskan emosi dan dia gantikan dengan sifat qanaah, cukup. Apa yang Allah beri sekarang cukup. Ada seorang wanita ni datang dekat pejabat, bukan pejabat, yang tadi sebut galeri tu kan, puan pengerusi. Terima kasih Ustazah. Kali pertama orang mention saya sebagai usahawan. Oh, tiba-tiba rasa macam, kau ada? Macam tu kan. Usahawan tu, saya kan macam hari tu orang biasa panggil saya penceramah. Terima kasih ya siapa yang tengok. Janganlah pula mudah sangat Ustazah ni perasan tahap dahsyat ni. Okey, subhanallah. Apa ni? Ada orang panggil saya penceramah. Alhamdulillah. Pasal ada tu orang tambahan penceramah dan juga penulis. Baru perasan saya penulis. Kan? Dah ada buku sendiri. Puan-puan mungkin ada buku lali je kan? Okey, cik, dapat tak tu nyombong? Tak, bukan sombong. Dulu saya tak ada buku. Saya selalu ada penceramah. Penceramah semua ada buku. Saya seorang je ada buku lali. Semua penceramah dah ada buku. Sekarang Alhamdulillah dah ada buku. Subhanallah. Kemudian bila ditulis usahawan, disebut sebagai usahawan, doakanlah, itu ada nadi kepada dakwah. Di bawah kami ada 30 orang staff. 30 orang staff, kita ada 6 lot pejabat, kita ada macam-macam lah. Tapi nadi hasil daripada jualan dekat luar, contoh buku beria berjual tu kan, masuk satu akaun yang saya sendiri tak ambil untuk peribadi. Rolling balik untuk kerja dakwah. Mereka memang sebahagiannya full time, separuhnya full time buat kerja dakwah.
pergi cari asnaf fakir miskin, pergi ke sekolah. Kaedah kita pergi sekolah, jumpa mana-mana sekolah, ada beberapa sekolah yang kita pergi, kita jumpa guru kaunselor. Guru kaunselor ada maklumat asnaf fakir miskin, yang mana kita melalui tabung pendidikan, kita tanggung keperluan mereka, belajar ke apa ke, sebab itu dakwah yang besar. Sebab kita dapati ramai orang miskin menghadapi tekanan emosi yang dahsyat. Dan ramai orang fakir miskin, mohon maaf sebab saya turun sendiri, tak solat. Sebab itu bila kita buat kerja kebajikan, sebenarnya kita buat kerja dakwah. Kalau saya pergi ziarah fakir miskin tak semayang, saya tanya, puan, semayang tak? Dah lama dah ustazah tak semayang. Kiblat mana? Lupa. Ada ramai. Semayang ada tak? Tak ada. Kita tak ada jawab. Sebab tu lah miskin. Tak ada jawab, tak ada cakap macam tu. Patutlah miskin dengan Allah ada masalah. Allah pemilik rezeki. Patutlah macam tak. Kita kata macam ni. Sekarang kita ambil wuduk. Ambil wuduk. Meh. Pergi. Depan mata kita basuh tangan ni. Kadang dia dah lupa. Bukan tak semayang 2-3 tahun ni. 20 tahun tak semayang. Dah umur 50 lebih. 60 lebih. 30 tahun tak semayang. Lepas tu kita kata kes semayang mana? Kita bawa kes semayang. Bahkan ada yang free hair. Tan-tan tu juga saya pakaikan tudung. Saya kata, akak, anak akak ni kecil-kecil ni jumpa kat tepi jalan ke kan? Jumpa orang, nampak orang susah ke? Kita bawa dah siap-siap tudung. Pakaikan masa tu juga. Anak dia umur 5 tahun. Cantiknya mama pakai tudung. Pastikan mama pakai tudung lepas ni. Itu adalah seorang peniaga dodol. Jauh daripada ni. Kita tengok dia bawa anak-anak, kereta buruk tak ada ni. Rupanya perjalanan hampir 100 km nak jual dodol je. Ibu tunggal. Anak kecil-kecil, kepanasan. Kereta memang tak ada tingkap. Saya kata kalau hujan, berhentilah mana-mana memang basah. Kalau panas, memang berpanas lah. Dalam kereta sepah-sepah. Ada anak OKU seorang. Ini kisah benar. Bila saya pergi, sebab anak dia jual dodol dalam restoran. Saya kata, dek, mari dengan siapa? Umur dalam 4, 5 tahun, 6 tahun. Budak kecil. Bawa bakul dodol. Pergi dalam restoran. Tak ada seorang beli. Saya kata, datang siapa? Datang dengan mama. Mama mana? Saya pun ikut. Dia parking jauh. Lepas tu saya tengok. Mak dia free hair. Anak kecil perempuan pakai tudung. Saya kata, akak. Lepas tu warna rambut. Saya kata, akak. Anak akak ni. Ya Allah, anak akak pakai tudung elok. Kenapa akak tak pakai? Masa ni bukan saya dah glamour ni. Sekarang artis kan. Masa ni cerita dalam 2 tahun lepas. Kita bukan siapa-siapa. Tapi sayang. Dan seronok buat kerja dakwah kan. Sebagai pendidik, murabi. Tajuk kita petang ni kan. Jiwa pendidik tu dibawa di mana-mana. Bukan dibawa ketika ceramah je. Bukan di rumah je. Dan anak-anak saya dah faham. Mungkin saya dapat didikan ni daripada arwah ayah. Arwah ayah saya, subhanallah, meninggal 2 tahun lepas. Kalau kami pergi contoh pantai ke, pergi mana-mana, kami biasa duduk tengok ayah pergi buat kerja dakwah kat orang tepi pantai tu. Dengan orang muda, dengan orang-orang yang berduaan. Mak pun dah tahu dah tu. Kita duduklah sesama kita ni kan. Tepi pantai. Ayah tak boleh tengok orang muda duduk-duduk, pergilah. Assalamualaikum. Ni kenapa kamu berdua? Lepas pasangan ni, dia orang pergi, pasangan tu pula. Memang dah terbiasa membesar dengan ayah tu bagi qudwah hasanah begitu. Contoh tauladan. Keberanian begitu. Masa bukan saya nak cerita baik saya tak. Saya nak cerita baik ibu ayah saya. Mendidik supaya kita jadi orang yang mencintai saudara se-Islam dan bawa jiwa tu, keberanian tu. Dan ibu ayah sekalian, wahai para muslimah sekalian, sebenarnya kita boleh bentuk anak kita begini. Boleh sangat. Tinggal lagi mau atau tidak je. Kita tak boleh buat alasan. Saya bukan ustaz, saya bukan ustazah, saya orang biasa je. Nanti dalam kubur menyesal dengan jawapan tu. Sekarang boleh jawab lah. Kadang-kadang kita ni kalau dalam urusan dunia, kita buat sehabis baik. Orang yang tak ada ilmu peniaga boleh jadi jutawan. Sebab apa? Nampak hasil di dunia. Apa yang kita buat, bab dakwah ke, bab mendidik ke, tak nampak lagi tu. Tapi kita tahu betapa banyak dan besarnya himpunan pahala yang kita akan dapat di alam kubur besok. Saya ingat masa saya sekolah menengah dulu kan. Sebab kita terbiasa daripada kecil tengok ayah kita tegur-tegur macam ni. Orang kalau tegur dengan baik, dia tak adalah marah. Assalamualaikum, pakcik. Apa khabar? Takkan orang. Maksudnya, ada kaedahnya orang akan rasa tunduk. Bukannya, ni kenapa berdua-dua ni? Memang budak tu sentap lah kan. Dia pun menyentap lah. Jadi saya ingat pengalaman saya balik daripada belajar sekolah menengah, naik bas. Sekolah dulu Ma'had di Kelantan kan. Jadi kita ni berulanglah ke Terengganu.
Jadi on the way kadang-kadang tu tengok laki perempuan dalam bas kan, peluk-peluk, pegang-pegang. Kita ni kan pelajar tingkatan 2 baru tingkatan 3 kan. Ni zaman berapa tahun lepas ni? 15 tahun ke? Kan Izan kan kita muda lagi ke 10 tahun lepas. Dah 15 tahun, dah nikah pun 15 tahun. Perasan kan, hampir 20 tahun yang lepas. Jadi saya ingat masa tu geram tengok ni kan. Macam mana nak tegur? Biasa saya suka tidur atas bas, tapi kali tu tak boleh tidur sebab tengok duduk bermesra-mesra ni kan. Perjalanan 3 jam. Lepas tu macam mana nak tegur? Orang pun dah turun, dia duduk lagi berduaan kat situ. Saya pun Assalamualaikum. Dia kata Waalaikumsalam. Kenapa tadi? Kenapa? Sebab kita ketakutan sebenarnya. Kenapa peluk-peluk? Kenapa ni? Lepas tu tiba-tiba yang lelaki tengok macam ni dengan gelang, dengan rantai. Lepas tu saya pun menjawab lagi. Dia dah nak marah. Kau kenapa tak? Sebab sesama muda, budak kan. Tegur. Lepas tu dia kata, kau kenapa? Lepas tu kata, saya jawab, kalau suami isteri takkan macam ni. Saya pun lari. Saya lari. Kalau suami isteri dia takkan macam tu. Laki bini tak ada nak peluk-peluk, nak ni kan. Siang hari bukan malam, siang hari. Zaman tu kan. Dah saya pun lari, bawa beg berat-berat tu laju, takut kena kejar. Itu masa kita umur sekian, kita dah ada maksudnya rasa takut dan keadaan tu nak tegur juga kan. Tapi sekarang ibu-ibu sekalian, para muslimah, kita ada kuasa yang Allah bagi. Terhadap anak-anak, ibu bapa ada kuasa. Tapi ramai ibu bapa tak guna kuasa ni. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi tajuk kita pada petang barakah ni, apa dia? Gelak puan. Masya Allah. Puan gelakkan saya, berani ya. Sebab macam, tajuk kita ialah indahnya menjadi murabbi, indahnya menjadi pendidik. Indahnya menjadi pendidik. Muslimat sekalian, ada lebih kurang 3,000 orang ni, alhamdulillah. Masya Allah. Makasih ya follow tengah hari ni, tak tidur ke orang kat rumah tu? Masya Allah. Okey, jadi tajuk kita adalah indahnya menjadi pendidik. InsyaAllah kita tiba-tiba cakap dengan ni. Kita akan berkongsi tentang beberapa tip untuk jadi pendidik dan apa yang paling, maksudnya perkara yang penting untuk ditambahkan dalam proses mendidik, insyaAllah. Jadi saya kita tinggal lebih kurang setengah jam lagi. Saya sepatutnya habis 3:30. Betul ya Ustazah Izan? Ya, 3:30. Dan Ustazah Muzayanah pula petang ni kan? InsyaAllah. Jadi lebih kurang setengah jam saja lagi. Jemput minum ya. Bismillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Pagi-pagi makan roti bakar, apa khabar? Okey. Tengah hari makan nasi udang galah, alhamdulillah. Okey. Petang minum air sirap biji selasih, saya nak ucap terima kasih jemput saya. Malam makan nasi dengan tahu, I love you. Memang part tu je saya pandai pun. Alhamdulillah. Jadi petang ni tajuk kita indahnya menjadi murabbi. Dah masuk dah sikit-sikit tadi tu, mukadimah apa semua. Macam cepat je masa kan, dah 1 jam. Mungkin saya mula lambat sikit tadi, 3.10 macam tu kan. 3 suku. Okey. Jadi bila sebut murabbi, maksud dari sudut pendeknya, kalimah murabbi itu adalah pendidik lah. Kalau pengajar boleh disebut sebagai muallim lah. Muallim ni orang ada ilmu, dia menyampaikan ilmu. Tapi murabbi, orang yang mendidik, dia merangkumi, dia juga ada ilmu dan dia ada jiwa untuk mendidik. Penyampai ilmu, penceramah kan, ceramah bla bla bla, okey, dah balik. Tetapi ada juga penceramah dalam waktu yang sama, dia memang ada komitmen untuk mendidik sekali. Supaya orang yang mendengar bukan hanya dapat ilmu, sebab ilmu adalah di fikiran. Dapat info, dapat ilmu, dapat pengetahuan. Tapi orang yang ada jiwa pendidik, dia nak pergi lebih deep, bukan pada informasi saja. Bukan cerita pasal definisi sekian-sekian, tapi dia nak sentuh ke dalam hati. Betul atau tidak? Dia bersungguh-sungguh, komitmen dia sebab supaya sampai ke dalam hati. Sebab yang akan menggerakkan kepada tindakan adalah hati. Bila hati dah ada kesedaran, hati dah ada rasa. Sebab itu saya diberi bukan peringatan, tips oleh arwah Ustaz, subhanallah, arwah Ustaz Mak Jusoh.
Mungkin Ustazah Izan kenal kan, arwah Ustaz Mat Jusoh. Itu bekas KPP saya, ketua penolong pengarah saya masa saya kerja di JAKIM. Lepas tu di Datang Agama Negeri Sembilan. Saya pegang dia punya tips tu. Dia kata, Ustazah, sebagai penceramah yang juga pendidik, kita perlu ada 3 elemen paling utama dalam penyampaian kita. 3 elemen paling utama. Iaitu yang pertama, kita perlu ada kandungan ataupun konten, maksudnya isi kandungan penyampaian yang baik. Kedua, kita perlu ada memberikan sesuatu contoh. Subhanallah, Ustazah Muzayyana dah sampai. Itulah Ustazah. Murabiahku juga. Lepas tu Ustazah tukar tempat teruslah kita ni. Comelnya Ustazah kalah saya. Saya ingat saya dah paling comel. Tengok Masya Allah. Ini guru saya, Ustazah saya ni, Ustazah Muzayyana. Masya Allah Ustazah datang ke pengiringnya. Masya Allah Ustazah. Saya dah tak ada idea dah. Wallahu alam dah ni. InsyaAllah ya Ustazah. Okey. Okey, soalan apa tadi? Tengok tak Ustazah, dia tak ada bagi soalan, saya jadi blur. Okey. Ya, 3 perkara penting dikata Ustazah dalam menyampaikan. Kalau kita sebagai penyampai dan juga pendidik, 3 perkara. Ini jangan letak penceramah saja ya. Ibu-ibu sekalian, ibu-ibu selalu berceramah tak kat rumah? Okey, siapa kat sini dia ada kemahiran membebel? Angkat tangan. Angkat tinggi-tinggi. Silaplah kau tak ngaku. Okey, kan? Perlu pergi kursus tak nak membebel? Tak perlu, memang handal. Masya Allah. Perlu motivasi tak nak membebel? Tak perlu. Antara lapar dengan bebel, mana lebih utama? Bebel. Bukan pergi makan dulu, betul kan? Dah habis bebel, barulah makan. Kadang tengah makan, bebel lagi. Masya Allah. Tapi orang lelaki, kalau dia nak bercakap dengan makan, rasa mana lagi utama? Makan dulu. Sebab itu orang perempuan bercakap itu keperluan. Lelaki bercakap bila perlu. Macam tu kan. Subhanallah. Jadi, kita ada kemahiran semula jadi tu. Allah beri tu pada wanita tu. Dia pandai susun ayat, kona-kona, pandai bebel. Sebenarnya bebel tu macam ada unsur-unsur negatif sikit kan. Tapi sebenarnya bagi saya, kalau membebel ilmiah, nampak tak tu? Nak membenarkan aktiviti pembebelan tu. Kan? Jadi kalau bebel tu ilmiah, ada ilmu yang kita sebut konten tadi tu, ada konten tu. Arwah Ustaz Mat Jusoh sebut, Ustazah, pertama konten yang bagus. Maksudnya mesti kena study, mesti ada ilmu dalam menyampaikan. Kemudian yang kedua, perlu beri kesedaran. Dia tu kalau nak beri kesedaran ni, kena ada cerita sikit. Bila cerita, kalau ada unsur macam sedih, feel, orang akan rasa. Betul tak? Suka tak bercerita? Buat-buat jelas suka. Suka tak? Suka. Okey. Yelah, kan tengok drama suka kan? Sebab apa? Dia main emosi kan? Lepas tu, benda yang ada drama tu kan, kadang dia melibatkan juga related dengan cerita kita dan sebagainya. Tiba-tiba dalam cerita drama tu, isteri yang baik, suami ada perempuan lain. Bila suami kita balik, kita pun bagi amaran pada dia. Kan? Bang, saya tak boleh terima bang. Tak boleh terima apa? Kalau awak buat gini-gini. Dah kenapa? Sedih lah tengok drama tu. Tiba-tiba suami, aku tak bersalah kan? Dia jadi mangsa. Sebab apa? Dia berjaya main emosi. Sebab itu kalau perasan dalam ceramah saya cuba amalkan supaya nak sentuh tu mesti ada selang cerita. Kemudian yang paling penting nombor 3. Ustaz saya ni kata, guru saya ni cakap, dia kata Ustazah nombor 3, jangan tinggalkan ceramah kita tanpa beri skill, tanpa beri tips, tanpa beri tindakan. Kalau audien dah rasa kesedaran, insaf, muhasabah, menangis-nangis, berguling-guling. Contohkan emosi tersentuh. Tapi kita tak tutup dengan apa yang perlu kita buat. Ayat tu contoh kan. Apa yang boleh kita buat. Akhirnya dia terasa tenganga. Kesedaran saja dia ada. Tapi what's next? Apa selepasnya? Sebab itu, saya cuba kekalkan dan saya cuba nak menyampaikan kepada siapa yang nak ada jiwa pendidik, kerana bila bagi tip, apa yang perlu dibuat, itu yang akan pergi kepada pendidikan.
Subhanallah. Kalau saya nak cerita ceramah je, saya pun ceramah. Tuan-tuan puan nak tidur-tidurlah. Habis masa saya balik. Betul kan? Tetapi kerana naknya ada jiwa pendidik, mesti kita study apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang pendidik, balik boleh terus buat. Jadi contoh kita bebel kat rumah kan. Okey. Ni pembebelan yang ilmiah contoh. Sebelum membebel baca doa dulu. Pernah tak baca doa dulu sebelum bebel? Tak, masya-Allah ibu-ibu. Gelak pula kan. Selepas ni, ini sebab itu kita sebut tips bagaimana. Saya bukan nak cerita tinggi-tinggi. Memang tajuk kita indahnya menjadi murabi, indahnya menjadi pendidik. Dan siapakah orang yang kita nak didik? Yang pertama, diri kita. Diri kita. Dan sebelum tu, minta maaf, saya nak share sikit definisi bab murabi tu kan. Murabi tu perkataannya adalah pendidik. Secara ringkas, dia luas lagi maksud dia. Mendidik bagaimana sekian. Merujuk kepada surah Al-Fatihah. Ayat yang kedua. Ayat yang pertama apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb, perkataan Rabb di situ. Ini saya merujuk kalau siapa yang, sebab ada saya pernah jelaskan definisi ini, lalu saya dikritik jugalah dari beberapa pihak. Sebenarnya saya ambil rujukannya ada daripada tafsir Al-Azhar. Ulama kita, Profesor Hamka kan, tafsir Al-Azhar menjelaskan perkataan Rabb di situ, antaranya ialah Rabb, Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah, Rabbil alamin, pentadbir sekalian alam, pengurus sekalian alam, pengatur sekalian alam. Alam Allah, dalam tafsir Ibnu Katsir pula menjelaskan Allah memiliki lebih daripada 70,000 alam. Dan kita tahu alam apa yang ada di luar sana. Dan kita pun tahu bahawasanya bumi ini salah satu bintang kecil je. Ibu-ibu muslimat sekalian, okey, tengok saya. Nampak saya ke nampak bintang lah? Okey, amboi, sedap kau menyondoh gitu. Yelah, kata nyandor jadi tenggelam tu kan. Saya faham tu. Silakan menyandar. Okey. Cuba ibu-ibu muslimat sekalian buka ni Google ke kan. Galaksi, Bima Sakti semua. Pernah tak tengok? Alam-alam satellite kan dia dah boleh tengok semua tu. Saya kalau dekat rumah lah, saya tak tahu ibu-ibu sekalian macam mana. Kami ada TV besar juga. Malu kalau orang datang. Ustazah, TV tu ada. Kadang kan orang datang tu tutup dengan kain. Kan? Maksudnya macam nak kapankan dia lah. Kan, kain putih ke. Tapi TV rumah kami tu tak ada Astro. Tak ada siaran Android pun tak ada. Maksudnya TV tu ada, siaran tak ada. Ada sebab ikhtiar kami dalam mendidik anak lah. Tapi YouTube-nya ada. YouTube ada. Beli Smart TV kan. Smart TV ni TV bijak namanya kan. Tapi ramai orang yang beli TV tu tak bijak. Dia namanya Smart TV. Jadi dia boleh connect dengan Wi-Fi. Yang bagusnya kami boleh kontrol semua apa yang anak tengok. Boleh kontrol lah. Dan mereka akan tengok ditentukan rancangan apa. Contoh kalau kita buka bab apa, tentang bab kehebatan, keajaiban ciptaan Allah. Dia akan keluar semua YouTube tentang keajaiban ciptaan Allah. Kupasannya ada bawa ayat Quran gini. Leka. 2 jam leka. Lepas satu YouTube, anak-anak pun, Umi nak tengok lagi. Sampai peringkat bagaimana adanya firman Allah sekali dia tunjuk. Mula-mula dia tunjuk bumi. Kita berada di satu tempat. Lepas tu semakin lama bumi mengecil. Kemudian rupanya bumi ni hanyalah salah satu bintang kecil daripada jutaan bintang-bintang yang lain. Kemudian dia semakin mengecil. Rupanya kita berada di satu galaksi Bima Sakti. Betul tak? Dalam galaksi Bima Sakti ni ada berjuta-juta bintang sampai disebut oleh saintis infinity. Tak boleh dikira. Tak tahu bilion ke trilion ke. Dan rupanya galaksi Bima Sakti salah satu galaksi kecil. Di luar sana ada lagi berjuta-juta galaksi yang saiznya hampir sama besar. Akhirnya galaksi-galaksi menjadi semakin mengecil. Lepas tu kita kat mana? Allah kecilnya kita. Subhanallah. Tapi Allah sebut di dalam Al-Quran. Surah At-Tin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya aku menciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Banyak-banyak ciptaan yang hebat itu, yang terbaik adalah ciptaan manusia.
Sebab itu Allah tidak pernah silap dalam menetapkan sesuatu tentang perihal kehidupan kita. Dengan siapa yang kita jumpa, walaupun kita kata salah, silap, sungguh aku jumpa dia. Kenapalah aku kenal dia dalam hidup aku? Kalau aku tak kenal pun tak apa. Rupanya dengan orang yang menyakitkan hati kita, Allah sedang membentuk kita menjadi orang yang pemaaf, orang yang penyabar, orang yang macam mana nak handle bila berhadapan dengan orang yang menyakitkan hati. Supaya bila kita jumpa next orang yang menyakitkan hati kita, kita dah boleh deal dah dengan keadaan begitu. Kemudian ada orang yang Allah uji kita, dia hutang kita tak bayar. Masya Allah. Pengajarannya supaya kita juga berhutang bayar. Supaya tak ada anak kita buat begitu. Kita dah rasa pahitnya orang berhutang tak bayar tu. Kita pun didik anak kita supaya tak jadi orang yang berhutang. Kemudian kita juga diberi peluang masa tu untuk menghalalkan sekiranya orang tu benar-benar tak mampu. Pahalanya sangat besar. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, tadi pasal doa tu. Angkat tangan semua, angkat tangan kanan. Oh, ada tangan semua ya. Alhamdulillah, masya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, masya-Allah ada tangan. Okey. Okey, tangan kiri pula. Okey, angkat dua-dua. Angkat dua-dua. Tak apa ni, tak ada orang nampak ni kan. Tak ada muslimin ni. Okey. Buka tutup. Macam nak ambil bintang di langit. Cerita bintang kan tadi. Ambil bintang. Boleh tak ambil? Oh, cantik ambil. Bintang kan tinggi ni silap. Macam tu. Ambil. Okey, sekarang bagi bintang tu pada saya. Amboi lembutnya. Memang lemah lembut. Kat rumah pun macam tu ya? Okey, bagi saya nak bintang tu. Bagi kat saya. Macam tu. Oh, baling je sampai hati. Okey, bagi dekat orang kanan bintang. Okey, bagi kat orang kanan. Okey, bagi orang kiri pula bintang. Ustazah kena buat aktiviti. Ada yang macam angguk walaupun kita tak tanya. Dia angguk. Dia tak pasal makan kenyang duduk macam ni, jadi kena tolong sikit lah. Masya Allah. Okey, tolong tengok orang kiri kanan. Okey, cakap sekejap dekat kiri kanan. Nak cakap sikit ni. Ikut saya. Nak cakap sikit. Jangan kiri kanan. Pilih. Kan pening. Okey, pasangan masing-masing. Okey, nak cakap sikit. Kau janganlah tidur. Sian Ustazah tu. Okey, dah. Tengok saya. Okey, subhanallah. Okey, jawab balik pada orang kawan kita tadi. Kau pun sama lah. Jangan cakap orang je. Okey, subhanallah. Tips pembebelan yang ilmiah. Puan-puan, muslimat sekalian, tak cuba tak tahu. Dah cuba terkejut dengan hasilnya. Sebelum nak marah, nak bebel ni memanglah tak perlu khusus apa, memang pandai. Kita tak perlu ajar tu mukadimah macam mana. Bila nak naik tinggi, bila nak landing, khulasah macam mana, semua pandai dah tu. Khulasah je buat sedih. Mak bukan apa, mak sayang kau. Khulasah tu kan. Anak bela. Kau sayang kenapa lah macam ni kan. Tapi dia nak bela diri dia yang dah terlebih, yang tak boleh sabar tu. Suara nyaring tu kan hujung tu. Mak macam ni sebab mak sayang sangat. Tiba-tiba hujung. Jadi permulaannya adalah mula dengan doa apa? Doa Nabi Musa alaihi salam. Kan Nabi Musa sebelum berjumpa dengan Firaun, apa doa Nabi Musa alaihi salam? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Rabbi syrahli sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Wa yassirli amri. Permudahkanlah urusanku. Urusan apa masa tu? Urusan bebel tu. Sebenarnya nasihat. Kita sedang bagi nasihat pada anak. Wa yassirli amri. Wahlul uqdatam min lisani. Ya Allah, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli. Agar dia memahami apa yang aku nak sampaikan. Kadang-kadang tak kena bahasa, tak kena gaya, tak kena cara penyampaian, suami kita boleh salah faham. Betul kan? Kadang kita nak nasihat orang dah elok dah ni. Tapi kenapa tak sampai apa kita nak sampaikan? Kadang-kadang kita dah ulang benda yang sama dah. Anak kita dah sampai umur 15, benda yang sama lagi. Dan soalan yang sama juga kita tanya, kau tak faham lagi ke? Mak dah ulang kali setiap hari mak cakap. Kenapa? Kan ayat tu kan macam pengalaman je kan. Ya Allah, bila nak berubah gini-gini. Persoalan tu kembali pada kita bila nak berubah. Ya, tanya anak sebenarnya bila kita nak berubah. Bila kita nak berubah agar anak pun dia akan dapat perubahan, efek daripada pembebelan kita tu.
Cubalah ibu-ibu test. Sebelum balik ni kan nampak ada stokin bergulung kan. Rasa nak mula ceramah tak tu? Kan? Stokin tu rasa berapa kali dah tu. Balik sekolah ni kan. Walaupun perkara yang sama dan perkara itu mudah. Lalu kita pun tarik nafas dulu. Kan? Rabbi syrah li sadri. Ya, tak jadi marah. Oh, jadi sayanglah pula nanti hilang kita punya apa kita panggil mood tu kan. Oh, jadi kalau tak ada mood marah tu nanti tak menjadi, tak ria lah pula bebel kan. Puan-puan, subhanallah. Itu di antara apa yang saya cuba amalkan sebelum nak balik. Bukan nak balik, dah sampai rumah. Rabbi syrah li sadri. Ya Allah, lapangkanlah dadaku. Apa yang aku nampak ni, buka pintu ni macam-macam yang berlaku ni. Lapangkanlah dadaku, ya Allah. Wa yassir li amri, pemudahkanlah urusanku, ya Allah. Sebab kita punch out kan, ataupun punch out lah balik rumah kan. Betul tak? Panggil apa? Punch out kan. Oh, itu bahasa Ganu. Mungkin tuan-tuan tak faham, maksudnya kita nak balik kita tekan kad tu kan. Bahasa Ganu panggil punch out. Kita punch out daripada tempat kerja, masuk rumah kita punch in pula. Betul tak? Kita tampering sebenarnya kita bukan kita tak pernah berehat dalam hidup. Melainkan kita berpindah daripada satu tempat ke satu tempat, sentiasa menjalankan tugas kita sampailah mati. Bukannya nak balik rumah, dah nak rehat dah penat dah satu hari kerja. Sebenarnya pejabat rumah pula. Kan ada dapur, pejabat dapur kan banyak pegang jawatan masing-masing kan. Siapa menteri pendidikan dekat sini dalam rumah dia? Semua. Menteri perpaduan, anak bergaduh. Bukannya kalau anak bergaduh kan, bapa, apa tu? Tu je lah. Tapi hadis Nabi SAW, di antara bentuk-bentuk sedekah, diberi pahala sedekah, mendamaikan dua yang bertelingkah. Kalau malas, ramai ibu bapa yang malas dalam bab mendidik anak ni, dia senang cerita je. Bila nampak dua anak dia bergaduh, tu kenapa bergaduh tu? Umi tak nak dengar. Diam. Jangan nak bergaduh. Apa bergaduh? Mengalah lah dengan adik tu. Kan senang. Asyik adik menang. Sampailah adik tu besar dan sentiasa dimenangkan. Walaupun dia salah, dia tidak dibetulkan kesalahannya. Akhirnya sampai besar, susah dah ibu ni nak betulkan. Tapi ibu yang ada jiwa pendidik, dia panggil. Miss sini jam. Umi dengar bergaduh tadi. Bergaduh pasal apa? Jadi hakim terus. Jadi hakim. Jangan biarkan suatu pertelingkan pergaduhan anak-anak disudahkan dengan kerana kemalasan kita menguruskan. Memang senang. Dah, berhenti bergaduh. Kalau bunyi lagi, dua-dua kena. Kan senang aja tu. Dia pun diam. Tak ada penyelesaian. Tidak ada pengadilan. Kita akan diadili di akhirat kelak. Kita adil tak dengan anak-anak kita? Panggil. Umi nak dengar. Okey, cerita dulu. Ni pun cerita. Okey, yang ni pula. Okey, saksi-saksi. Ada saksi tak? Betul. Okey, siapa mula dulu tadi? Gini-gini. Kalau adik salah, okey sekarang minta maaf dengan kakak. Minta ada. Tak semestinya sentiasa kakak dengan abang mengalah. Itu cara mudah dan efek dia sangat negatif untuk masa depan. Boleh jadi apa? Bila adik-beradik ni dah besar, dah berumah tangga, dah apa. Bila ada masalah je apa, kau kan nak kesayangan mak. Apa-apa mak menangkan kau. Kalau kau cakap, mak mesti dengar. Aku daripada dulu lagi, daripada kecil aku, dia ada dendam tau. Dia ada menyimpan perasaan. Dan masa tu kita pun dengar ayat tu kan. Kalau terdengar lah, kita mungkin panggil si kakak. Kamu ni kenapa daripada kecil sampai sekarang ada masalah macam ni dengan adik? Kamu ni hati busuk. Tiba-tiba anak tu dikatakan hati busuk. Sebenarnya anak ni dalam hati dia boleh sebut. Mak tak adil. Tapi dia tak boleh bersuara. Sebenarnya anak itu jadi begitu. Hatinya jadi rasa dendam pada adik dan sebagainya. Hasil daripada kesan pendidikan ibu dan ayah. Sebab anak dilahirkan, Nabi sebut, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan ada dalam fitrah, suci bersih. Dia tak reti lagi nak ada perasaan dendam ke, benci ke, geram ke, tak ada perasaan tu. Fa'abawahu, maka ibu bapanya lah. Jangan nak salahkan, ustazah anak saya ni, kami besarkan dengan kasih sayang, semua bagi pendidikan agama. Tapi sejak dia bersekolah, kemudian apa kawan, kita boleh buat alasan tu. Tetapi di masyarakat lah, ibu bapa. Fa'abawahu, Nabi kata, maka ibu bapanya lah. An yuhawidani, au yunasirani, au yumajisani. Yang mengubah perilaku anak ini, cara hidup, cara bercakap, cara makan, cara pakai, cara berhibur. Sebagaimana Yahudi, Nasrani ataupun Majusi. Na'udzubillah min zalik. Kalau sebut fitrah tadi, Islam.
Islam macam mana? Bersih hati dan sebagainya. Jadi ibu-ibu, muslimin, muslimat sekalian, ibu ayah sekalian, antara kaedah bila nak panggil anak bagi nasihat, minta pertolongan dengan Allah. Sebab itu yang berlaku kepada kita hari ini, kita dah ulang bertahun-tahun perkara yang sama tetap tidak berubah. Sebab kita rasa handal sangat kan kita mendidik anak, kita rasa anak itu boleh berubah dengan kita. Tapi sebenarnya Allah berfirman di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak mampu mengubah, memberi hidayah, petunjuk, memberi kesedaran kepada orang yang kamu cinta. Anak kita sayang, suami kita sayang, adik-beradik kita sayang. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah memberi hidayah, petunjuk, rasa kesedaran tu kepada siapa yang dia mahu. Jadi seorang ibu yang mempunyai lidah yang barakah. Kita ada lidah yang barakah, lidah mustajab. Bukankah lidah seorang ibu? Tapi kenapa kita tak menggunakan lidah yang sebegini yang Allah berikan? Hasil daripada apa? Kesusahan payah kita mengandung, melahirkan sebagainya. Kemudian kita gunakan setiap kali kita nak nasihat anak. Rabbi syrah li sadri, ya Allah permudahkanlah, lapangkanlah dadaku. Wa yassir li amri, permudahkanlah urusanku. Walun uqdatan min lisani, bukakanlah belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar dia, yakni anakku, faham kata-kataku. Subhanallah, ada isi kata ustazah, saya tak tahu dah dengan suami saya macam mana lagi saya nak cakap. Suami saya gini. Puan ikhtiar nak sampaikan kepada suami dengan apa? Dengan cara lembut saya, kasih sayang, saya dah macam-macam. Tapi sebenarnya ikhtiar kita yang pertama adalah dengan doa, usaha, betul kan? Lepas tu tawakal. Tapi ramai di kalangan kita, dia melebihkan, memang betul usaha tu penting. Tetapi kalau tanpa doa, doa ini adalah pertolongan kita, minta tolong kita dengan Allah. Sebab itu kita ni sangat rugi. La haula wa la quwata illa billah. Kita ni tidak ada daya, tidak ada upaya. Kekuatan kita semua datangnya daripada Allah. Tapi kita sedar kita ni lemah, tapi sombong untuk meminta dengan Allah. Kuasa doa, ibu-ibu sekalian. Kuasa doa. Masya Allah. Jadi baca dulu Rabbi Syarih. Insya Allah kita sekali je cakap. Gini, Umi nak pesan. Baca doa dulu kan? Rasa agak-agak marah ke intonasi jadi slow kalau baca doa? Slow. Takkanlah masa nak marah. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Mai sini. Tak ada. Automatik. Itu ayat Al-Quran. Rabbi syarih sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kena faham maksud sekali lah. Ya Allah, bukakan belenggu yang mengikat lidahku. Yafqahu qawli, agar anakku ni faham apa yang aku nak cakap ni. Mai sini Umi nak cakap sikit. Lepas tu ni kaedah bercakap dengan anak kan. Kalau boleh sama level. Dia rasa macam tak rasa ancaman. Kita pun duduk, dia pun berdiri. Tak apalah, jadi sama level. Umi nak pesan ni, cakap gitu. Ini dah tak menyempat, tak sabar dah tu kan. Berdiri tu, anak tu rendah macam ni. Dia pun tengok mak dia. Dia rasa ancaman. Itu teknik kan, dia sudut psikologi. Dia rasa ancaman. Subhanallah. Kalau kita tengok kaedah Rasulullah dalam menyampaikan nasihat, kalau kepada kanak-kanak begini, kepada remaja begini, dan ramai sahabat Nabi di kalangan remaja, Nabi menyampaikan ketika di atas kenderaan. Saya baca dalam kitab Prophet Parenting, cara kaedah Nabi mendidik. Ini bukan cerita Nabi didik anak, Nabi didik saja. Sahabat-sahabat Nabi, cara Nabi didik sahabat Nabi juga. Antaranya Nabi guna kaedah bila atas kenderaan. Bila Nabi bagi satu nasihat kepada contohnya Zaid bin Harisah berkenaan dengan doa Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kemudian ada doa kepada sahabat Nabi yang lain. Bukan doa. Nabi ada bersabda tentang Allahumma ihfazillah yahfazka. Kamu jaga Allah, nescaya Allah jagamu. Adalah berapa lagi? Atas kenderaan. Masuk kenderaan, atas kuda ataupun atas unta. Wallahualam saya tak pasti. Tetapi cara masa bagi nasihat tu, kalau atas kenderaan, kita tengok muka anak tak? Tengok muka anak tak? Ke sambil drive, mana cakap sikit ni? Tak kan? Kita tengok depan, anak pun tengok depan. Betul tak? Bila kita ambil anak sekolah ataupun anak duduk belakang, cara pendidikan kan, kita pun kata, okey, sama-sama baca mak surat contoh. Okey, sama-sama zikir. Okey, sekarang Umi nak cakap sikit. Sambil tu kita tengok, dia pun rasa relax, duduk belakang. Dan perasan tak, kalau kita nak marah pun anak kalau dalam kereta, boleh tak nak cubit dia? Kadang ulur juga tu geram tu kan. Tapi dia boleh ngelat-ngelat tu kan. Saya kata, betul lah. Dan dia boleh lari tak? Dia tak boleh lari. Maksudnya, kalau dekat rumah,
dia bolehlah, maksudnya anak tu jauh ke apa, dalam kereta dia tak boleh nak keluar. Jadi kita dalam ruang yang sempit dengan anak kita tu. Lepas tu nampak pokok apa semua, bagi nasihat apa semua. Jangan rugikan time kita dalam kereta. Itu waktu, dan saya dapati, saya tak ingat saya baca buku apa, kaedah pendidikan. Okey, ada hamba Allah tu, kalau saya sebut pun mungkin ramai juga yang kenal. Tapi anak dia boleh hafal. Anak kecil dia umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, hafal surah-surah yang besar. Bukan surah kecil-kecil je. Kalau kita kan 3 kul, alhamdulillah, subhanallah. Termasuk surah Al-Mu, anak kecil lagi. Lepas tu saya tanya Ustazah, macam mana Ustazah didik dengan kesibukan apa semua? Ustazah, kami memanfaatkan sepenuhnya ruang dalam kereta. Dan anak-anak bila masuk dalam kereta, diorang memang tak sabar untuk serahkan hafazan untuk tasmik. Jadi diorang akan letak apa, okey kejap lagi kita tasmik masuk dalam kereta. Sebab apa, masa tu lah dengar anak baca kat belakang apa. Tapi ramai orang bila dalam kereta pun dia bagi sekarang anak dia gadget supaya duduk diam. Bahkan dia pasang TV. Okey, sebab nak duduk diam, pasang TV dalam kereta. Boleh tuan-tuan perempuan, saya pun ada TV kat dalam kereta. Anak 7 orang kan. Jadi nak kontrol perjalanan 8 jam. Tapi kita kan ada pendrive kan. Pendrive tu kita boleh kontrol pengisian kan. Pengisian tu kita boleh ulang-ulang doa ke, bacaan apa yang menarik yang kanak-kanak. Kalau anak saya ada yang kecil, buka Kastari tu je. Muslimat Kastari tu kan, yang Indonesia tu. Asma' Husna, doa itu, doa ni. Budak-budak suka. Rupanya dia hafal tu, dia hafal. Manfaatkan ruang di dalam keadaan, ini adalah orang yang ada jiwa pendidik. Dia mencintai mendidik, dia bukan pilih mendidik bila time baca Quran tu je lah. Itu je, padahal mendidik ni setiap masa. Bila masuk dalam bilik, macam mana cara mendidik dalam bilik? Bila duduk dekat dapur, dia tak pernah tinggalkan jiwa mendidik dia dalam setiap masa. Subhanallah, Allahu Akbar. Itu yang pertama. Tapi dah nak habis dah pertama. Ada lagi 20 Ustaz. Okey. Walaupun tak banyak, tapi bayangkan ya, sebab sekarang dah 3.30. Kalau kita boleh buat satu tu je sebagai jiwa pendidik, mulakan aktiviti bukan bebel. Kita nama orang kampung bebel. Tapi istilah sebenarnya adalah memberi nasihat pada anak. Dan perkara ini merupakan pengulangan yang perlu kita buat dengan sabar. Bab stokin, bab beg letak merata, bab pinggan tak basuh, bab gelas. Ni gelas apa ni? Sebab tu saya ada jumpa seorang ibu, dia letak nama semua. Jadi dia tak payah tanya dalam gelas apa. Okey, bab apa-apa. Bab aturan dalam rumah. Tanggungjawab anak dalam rumah dia tahu. Dia sebagai ahli keluarga. Apa tanggungjawab dia? Daripada start darjah 1 dah mula dah latihan kendiri. Latihan pengurusan diri. Minta maaf Ustazah, saya minta masa sikit saya nak sebut benda ni kan. Indahnya menjadi murabbi. Bila sebenarnya, subhanallah saya tak sempat nak baca. Saya bawa hadis ni. 40 hadis kelebihan ilmu dan ulama. Ataupun kelebihan menjadi seorang pendidik. Pahalanya sangat besar, sangat hebat. Sebab kita menyambung perjuangan Rasulullah SAW. Tak perlu kita tunggu nak jadi penceramah ke sekian-sekian ke baru digelar sebagai penyambung perjuangan Rasulullah. Kita adalah dalam kapasiti diri kita sendiri. Pertama tadi, minta maaf tak habis kupas pasal alhamdulillahirabbil alamin, pentadbir sekalian alam. Rabb juga kata akar daripada murabbiyah tadi tu, murabbi. Jadi pendidik kita paling utama adalah Allah. Allah lah yang mendidik kita. Melalui apa? Melalui guru. Betul tak? Ustaz, ustazah, ibu bapa kita. Itu semua perantaraannya. Hakikatnya yang sedang mendidik kita adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang sedang memberi ilmu kepada kita, Allah yang alim. Yang beri kita bijak, boleh berfikir begitu begini. Walaupun hasil bijak tu sebab kita pergi kursus tu kursus ni, skill tu skill ni. Tapi hakikatnya Allah yang hakim yang memberikan kebijaksanaan kepada kita. Jadi, Allah sentiasa mendidik kita dalam pelbagai aspek. Kalau nak mendidik sabar, Allah temukan kita orang yang uji kesabaran. Kalau nak mendidik kita jadi pemaaf, Allah jumpakan kita dengan orang yang menguji kita untuk kita maafkan. Sebab semua ni takkan datang bergolek. Saya maafkan. Tiba-tiba, engkau maafkan siapa? Tak ada siapa-siapa. Aku nak jadi seorang yang pemaaf. Pemaaf takkan datang bergolek kecuali ada manusia yang Allah datangkan untuk uji kita, lalu kita maafkan. Masya Allah. Sabar pun sama kan. Kau tengah buat apa? Aku tengah sabar. Sabar kenapa? Ada ujian apa-apa? Tak ada apa-apa. Sabar saja-saja.
Sabar pun takkan datang bergolek kecuali adalah instrumen untuk mendatangkan sifat sabar itu. Allahu Akbar. Jadi dalam lingkungan kita sebagai ibu, sebagai siapa pun di pejabat, jiwa pendidik ini kita bawa di mana-mana. Dalam rumah bagaimana? Terhadap suami. Boleh tak isteri didik suami? Ni didik suami elok-elok tak semua ni? Ke tak perlu kita didik suami? Bang, mari sini saya nak ajar sikit. Subhanallah. Suami isteri adalah sahabat dunia akhirat, betul atau tidak? Hubungan sahabat, bila suami isteri jadi sahabat, mereka boleh saling tegur menegur. Boleh saling didik mendidik. Bahkan suami yang faham konsep ni, dia tak ada rasa ego bila isteri dia pula didik. Bang, saya nak share satu ilmu bang. InsyaAllah kita sama-sama beramal ya. Sekian. Isteri dia pun buka kitab. Suami kata, ya Allah, makasihlah awak share ilmu dengan saya. Allahu Akbar, awaklah bidadari di syurga. Suami tu jawab gitu kan. Sebab apa? Ramai lagi pasangan suami isteri dah nikah walaupun 15 tahun, 20 tahun. Tetapi dia masih lagi ada gap. Isteri tak boleh nak cakap, tak nak bagi pandangan. Dengan sifat ego sekian. Aku kan suami. Sekian-sekian nak buat keputusan apa. Takut sangat. Sebab apa? Dia membesarkan kedudukannya. Sehingga dia lupa sebenarnya pasangan suami isteri adalah untuk saling membantu. At-ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Untuk tolong-menolong dalam perkara kebaikan, dalam ketakwaan kepada Allah. Sebab itu, puan-puan, wanita sekalian, kadang-kadang hidayah ataupun petunjuk dalam sebuah keluarga datangnya daripada seorang isteri. Jadi, bila kita jadi perantaraan hidayah untuk keluarga kita, jangan kita pula rasa macam sombong ataupun rasa lebih. Bang, sepatutnya awak jadi ketua keluarga. Ni macam saya lah pula. Semua benda saya nak fikir, awak senang. Ya je. Bang, patutnya awak yang memimpin ahli keluarga ke syurga. Ayat tu kan. Awak yang ajak kita pergi kuliah, patutnya awak yang tegur saya anak-anak. Ni yang semua benda saya nak fikir. Macam Al-Mulk lah. Awak pernah tak ajak anak-anak macam Al-Mulk? Tak kan? Saya yang macam. Subhanallah. Dia dah ajak setahun tu, kok gugur lah pahala tu kan. Sebab tiba-tiba jadi takabur pula dia. Kerana kebaikan dan kelebihan yang Allah bagi. Kadang-kadang kesedaran ini memang banyaknya bermula daripada wanita. Wanita kan hati lembut. Dengar ceramah, ustaz ceramah pasal kelebihan istighfar. Lepas tu masuk kereta lain macam dia. Bang, kita banyakkan istighfar ya bang. Astaghfirullah. Suami pun tiba-tiba buka radio. Bang, istighfar bang. Kau tak dengar ke ceramah tadi? Hidup kita akan berubah dengan istighfar. Awak perempuan kan semangat lebih. Lepas tu besok, dah lupa dah dia. Hari pertama dengar tu, Masya Allah. Tapi kerana emosi yang Allah beri kepada wanita ni, dia mudah tersentuh. Dia mudah terbayang. Okey, bila ustaz tu ceramah cerita pasal syurga, ya Allah nak masuk syurga sekeluarga ni, amalan-amalan dia. Okey, pastikan ahli keluarga tidak ke neraka. Ini yang perlu ditinggalkan. Semangat tu dibawa sampai rumah. Bang, kita buat macam ni mulai hari ni ya. Kita pastikan kita semua baca Al-Mulk. Anak-anak kita jangan tinggal. Contoh kan. Biasa orang perempuan yang suka benda-benda macam ni. Betul ke tidak? Kan? Jadi, redha dan ikhlaskan hati. Ikhlas betul-betul kerana Allah. Dan jangan sampai kerana keinginan kuat kita tu, usaha kita buat itu sehingga kita jadi sombong. Dan insya-Allah dengan keikhlasan kita tetap juga sabar. Bang, jom baca Al-Mulk. Jom baca Al-Mulk walaupun setahun macam tu lah. Sekali dia nak uji, suami nak panggil tak contoh kan? Tak panggil. Bang, bila awak nak berubah ni? Awak jadi ketua keluarga. Tak payah nak laser ke, nak apa ke, doa. Kan doa. Ya Allah, jadikanlah suamiku pemimpin. Sebab apa? Orang yang banyak berdoa, maka dialah orang yang paling banyak dapat pertolongan Allah. Sebab dia banyak meminta dan mengadu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Okey, subhanallah, saya rasa masa saya dah 3.35. Tadi mula lambat sikit Ustazah, Masya Allah. Jadi, Alami ada, patutlah bising kat situ. Ni sahabat baik saya ni, Alami, Masya Allah. Okey, Ustazah Alami bersama sahabat dia. Mungkin kita buka satu soalan ke ya? Kita buka terus boleh? Sila tanya. MC dah nak ambil mic dah. Sila duduk MC. Okey, subhanallah.
Puan-puan ada tak soalan? Tanyalah. Minta maaf ya kalau penyampaian saya ni kurang baik. Ya. Okey, subhanallah. Okey, macam ni, untuk generasi yang zaman sekarang ni kan, Ya. diorang lebih suka kita bercakap berterus terang. Ya. Ni ceritanya anak-anak ke kawan-kawan ni? Anak, kawan-kawan tu dah selalu kan anak. Ya, betul. Macam sampai ada satu ustaz tu, dia guna kaedah tarbiyah serentak. Okey. Dan macam anak-anak saya kadang-kadang tu adalah seorang dua ni, dia suka quote ustaz. Ustaz tu buat tarbiyah serentak. Jadi macam saya, Ya. saya pun macam kadang tu, contohlah sebut solat kan. Dia orang tak solat lagi ya. Saya cakap tu yang malaikat maut tunggu dah tu. Boleh ke Ustazah macam tu? So macam kita suruh solat kan. Tapi dia orang biasalah budak-budak kan. Lewat macam cakap Ustaz. Saya kata malaikat maut kat tandas saya tunggu. Oh. Sebab nak suruh solat kan. Lagu maghrib kan lambat. Ya, sekejap. Okey. Saya nak tanya, konsep begitu macam tadi Ustaz kata akhlak kan. Ya, betul-betul. Subhanallah. Kita nak selaraskan dengan orang pemikiran sekarang ni, tak tahu cara yang baik. Selalu saya main macam tu je lah. Allahu Akbar. Terima kasih Ustazah. Soalan yang sangat baik. Sebelum saya jawab soalan tu, suka untuk saya sebenarnya sebut diri saya sendiri, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Dan mungkin ada orang yang tidak memiliki anak, jangan pula rasa sedih kan, sebab tadi saya jumpa ada yang tak bernikah, ada yang belum ada anak, menangis tadi. Ustazah doakan saya dapat anak. Saya dah lupa dah yang mana satu, tapi bukanlah saya nak cari. Masa tuliskan buku, Ustazah doakan kami dah kahwin lama, tak ada anak. Lepas tu saya share, amalkanlah doa Nabi Ibrahim AS, surah As-Saffat ayat 100. Pendek je doanya kan. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Bukan orang tak ada anak je. Sekarang kita ada anak pun, jadikan doa itu rutin. Kalau teringat kat anak, kita duduk kat tempat kerja kan, teringat kat anak. Rabbi habli minas salihin. Maksudnya, ya Allah, kurniakanlah bagiku zuriat yang saleh. Masa Nabi Ibrahim doa ni, dia belum memiliki anak. Kalau baca firman Allah, sebelum dan selepas tu, menceritakan apabila sekian-sekian, lepas tu Nabi Ibrahim meminta dengan Allah anak, lalu Nabi Ibrahim berdoa dengan, itulah ungkapannya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, kurniakanlah aku zuriat keturunan yang soleh. Jadi, saya pesan dekat, tadi ada hamba Allah, muslimat kita ni, saya kata, baca setiap kali sujud. Jangan tunggu sujud akhir saja. Dalam 4 kali sujud, contoh kalau solat subuh ada 4 kali sujud, solat zuhur ada 8 kali. Jadi kalau betapa besarnya keinginan, keperluan kita untuk dapat anak yang soleh. Anak sekarang dia dah ada, untuk anak tu jadi soleh. Lagi banyak kerap kita meminta dengan Allah. Lepas tu bila kat pejabat kadang dalam kereta, tiba terlintas anak. Dia orang dah balik sekolah belum? Dia orang ni kat mana? Terus saja, Rabbi habli minas salihin. Ingatan itu disusuli dengan doa tu. Allahu Akbar. Jadi sebagai ibu dan ayah, ataupun ibu ayah kepada anak-anak orang lain, tak semestinya anak kita kepada semua orang kan, kita perlu ada satu sifat sangat suka dan sangat mencintai mendidik. Macam sukalah mendidik ni, macam tu. Dia tak jadi beban. Ayat orang beban, sampai bila mana ajar? Itu ayat beban. Kau ni bila nak berubah? Itu ayat beban. Kau ni tak faham-faham ke? Itu kan macam dibawa dengan bebanan. Tetapi seseorang yang ada jiwa dan suka mencintai mendidik, faham tak istilah tu? Sukanya dia mendidik, gembiranya dia dalam mendidik, sehingga kan dia tak kisah mengulangi perkara yang sama. Baca dah doa tu, Rabbi syrah li sadri. Ni sini, kejap Along, mak nak pesan ni pasal stoken Along tu kan macam patut terus bagi kesedaran kan. Kalau Along jaga kebersihan, Along dapat pahala, bukan mak dapat. Itu kesedaran sikit bagi ilmu. Walaupun mak tak nampak, tapi Allah nampak kan. Along buat sangkut stoken, malaikat kiri kanan tu catat Along menyangkut stokennya. Walaupun mak kadang Umi tak puji, Umi tak tahu. Tapi malaikat tahu tak? Malaikat tahu. Itu kan ilmu, konten. Ada isi kandungan. Lepas tu bagi terus skill. Macam ni je Along, bila sampai buka, teguh kibas ni. Jadi buat senang, teguh bagi panduan kepada dia. Jadi kesedaran, kemudian bagi sikit input, barulah pembebelan kita tu ilmiah. Dah sudah tu,
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak, Masya Allah. Okey. Jadi pernah ada seorang ibu bapa, bukan ibu bapa, muslimat, ibu. Ustazah, anak saya dah panggil saya Ustazah Asma. Kenapa puan? Dia kata Umi dah bercakap macam Ustazah Asma. Saya kata baguslah. Saya ikut ayat-ayat Ustazah. Dia apa dengar kan? Lepas tu dia kata Umi saya dah mula Rabbi syrah li sadri tu sebelum bebel tu. Saya kata Alhamdulillah, subhanallah. Jadi kita sebenarnya jangan jadikan mendidik ni satu benda murabbi ni satu beban. Tapi seronok buat. Seronok. Sebab apa? Kan Nabi SAW bersabda, kalimatun tayyibatun sadaqah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Kita insya-Allah akan terkejut di akhirat kelak. Mudah-mudahan. Bila kita bertanya Allah banyaknya pahala daripada mana? Rupanya pahala yang kita duk nasihat anak hari-hari tu. Nasihat benda yang sama, dia perlu kesabaran tinggi. Dapat pahala nasihat, dapat pahala sabar. Betul tak? Dan di situlah dicatat pahala betapa kita ni mencintai mendidik tu. Tanpa henti benda yang sama. Bayangkan kalau anak kita macam robot. Okey, stokeng, jangan letak mata rata. Esok dah tak buat. Lepas tu, okey, handbag, beg, sekian. Pinggan basuh sendiri. Katil, kemas. Kemudian baju, buat terbalik. Bukan buat terbalik. Kan kau nak basuh. Betul kan? Betul kan? Betul kan? Kan pakai yang sama. Tiba anak kita macam robot. Lepas tu dah tak, semua okey. Dah tak ada dah nak pesan apa. Lusa tu. Faham tak? Rupanya kita diuji dengan anak kita sentiasa lupa. Sentiasa buat kesilapan yang sama, kita dapat pahala berulang. Berkata yang baik. Sebab itu kadang, sampai bila mana cakap benda yang sama? Jawapannya, sampai mati. Betul ibu-ibu sekalian? Sampai mati. Bahkan ada orang anak dah besar pun, anak menantu pula dia nasihat. Mak ingat dah selesai, mak besarkan kau. Sekarang cucu, ya Allah. Ya, mendidik ini adalah jiwa yang dimiliki oleh orang mukmin. Sampailah dia mati, sampai tua. Masya Allah. Dia nampak ada cucu pula. Dia nampak, ya Allah seronoknya ada cucu pula nak didik. Esok ada cucu-cucu balik kan. Mai sini Wan. Mai kat Wan. Ya Wan, Wan nak bagi gula-gula ke aiskrim? Tak. Wan nak dengar Fatihah. Contoh. Subhanallah. Ini jiwa mendidik. Dibawa sampai bila-bila. Jadi soalan kan. Panjang pula. Okay, minta maaf Ustazah. Soalannya. Boleh tak zaman sekarang guna kaedah tarbiyah sentam? Okey kan? Semayang-semayang tu malaikat maut tu dah nunggu tu. Anak mana Umi? Mana? Kan contoh kan. Macam Umi tu nampak pula malaikat maut tu kan. Bang semayanglah bang, kubur dah panggil. Kan tarbiyah sentam tu kan. Bang bila nak baca ilmu, kalau awak macam ni, panas awak dalam kubur esok. Tu kan sentam tu kan. Kalau kat dunia awak sakit, saya boleh tolong dalam kubur, awak seorang rasakan. Contoh kan sentap tu kan. Ya, wallahualam saya tak tahulah. Ada setengah orang dia rasa benda tu peli, pedas. Ataupun wallahualam tabiat sentap, saya pun baca. Ada orang dia boleh terima, ada orang tak boleh terima. Ada orang dia rasa kasar. Ada orang dia rasa wallahualam beginilah. Dalam bab mendidik anak-anak, kita kadang tak boleh samakan. Saya didik anak saya gini, tuan-tuan pun didik gini kan. Puan mungkin cara kaedah tu ikut kesesuaian. Jadi di sinilah adanya perkataan hikmah. Perkataan hikmah itu mengikut keadaan masing-masing. Betul kan? Kadang kita dengar ada ustaz tu, okey dia didik anak, wah hebatnya, nak ikutlah. Tapi bila kita apply, tak jadi. Betul kan? Jadi sebab itu, ibu ayah ini sebagai jiwa mendidik, dia perlu peka. Kalau saya lah pengalaman saya, ada anak, dia tak jadi kalau guna ayat lembut-lembut ni kalau anak saya. Semua berbeza. Ada anak, bila saya guna ayat, Umi harap, dia pun macam bagi perhatian. Umi harap sangat, gini. Ada yang Umi harap? Mata menilam. Ada yang dia jenis suka bayangan. Umi nampak Imran ni nanti besar akan jadi, dia pun bagi perhatian. Sebab rupanya dia tu jenis yang mikir ke depan. Ada yang kita cakap emosi, Umi sedih lah, dia tak layan. Dia tak nampak emosi tu kan. Luqman, kalau Umi meninggal macam mana? Nak macam mana Umi? Tanam lah. Kan? Maksudnya. Sama cara ayah dia jawab. Dia kata, memanglah tanam. Luqman boleh hidup tak tanpa Umi? InsyaAllah boleh. Itu kan orang yang
lebih kepada fikiran. Kita nak jawapan emosi, betul kan? Jawapan emosi, janganlah Umi cakap macam tu, Luqman tak boleh hidup. Tapi jawapan fikiran, InsyaAllah boleh, Allah kan ada, InsyaAllah. Kita kata, yelah Luqman. Tapi Luqman, kita tak puas hati. Tapi yang anak kita yang begini, cara tegur dia fakta. Luqman, ini gini, ini. Kita anak-anak tu pun dah berbeza. Ada anak main rasa, perasaan feeling. Umi rasa sedih lah, dia pun nangis. Kita tengok ada anak lelaki pun main rasa je nangis. Ada yang, kenapa nangis? Kenapa? Macam tu. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimat sekalian, dalam bab murabbi, mendidik, kita perlu banyak membaca, mendengar, analisis anak kita. Kalau benar-benar kita ingin menjadi pendidik yang baik, sesuai untuk anak-anak, Allah akan beri. Skill tu Allah akan beri. Tapi minta dengan Allah. Ya Allah, jadikanlah aku ibu yang baik, ibu yang misali. Berikan aku ilmu. Ni doa minum air kan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Apa maksud ilmu bermanfaat? Ilmu yang mampu kita beramal. Dan ilmu itu berkesan bila diamalkan untuk begini ilmu ni. InsyaAllah mudah-mudahan kita dapat. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua. InsyaAllah saya mendoakan supaya ya Allah jadikanlah kami ini wanita-wanita yang salehah, perhiasan dunia yang terindah, bidadari di jannah. Ya Allah jadikanlah kami ibu yang misali, jadi contoh yang terbaik buat anak-anak, pendidik yang mempunyai jiwa yang teguh, kuat, yang ikhlas, mendidik kerana Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Sebab ada orang mendidik untuk dirinya, bukan mendidik kerana nak suruh suami tu jadi baik sebagai hamba Allah, tapi sebab dia nak suami tu jadi baik untuk dia. Jadi itu jadi satu ujian yang berat. Tapi dia nak suami dia berubah untuk jadi hamba Allah yang baik. Bukan semata-mata nak jadi suami yang baik. Untuk jadi suami yang baik kadang ukuran dunia, penyayang, romantik. Tapi untuk menjadi hamba Allah yang baik, automatik dia akan jadi suami yang baik. InsyaAllah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat di live semua. Terima kasih, insyaAllah. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Terima kasih kepada Ustazah Asma di atas perkongsian yang telah disampaikan. Begitulah, bila kita dah dengar penyampaian daripada Ustazah, saya rasa Allahu Akbar besar ni tanggungjawab kita sebagai seorang ibu, ya, dalam nak mendidik